Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita bertemu kembali di dalam ruang bicara Live FB PUJB pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terima kasih diucapkan kerana sudi menyertai sesi Live FB kita pada hari ini. Saya Khairul Izran bin Daud dari Pejabat Bank Negara Malaysia Johor Bahru akan menjadi moderator kepada sesi bual bicara kita pada hari ini. Jadi terlebih dahulu bagi pihak Bank Negara Malaysia, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas ruang dan peluang yang diberikan oleh Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd kepada Pejabat Bank Negara Malaysia Johor Bahru bagi memberikan maklumat yang penting kepada kesemua para PKS dan isi rumah di dalam mengharungi fasa selepas tamatnya tempoh penangguhan pembayaran balik pinjaman atau moratorium ini. Jadi bersempena juga dengan bulan literasi kewangan ataupun Financial Literacy Month pada bulan ini, suka saya nyatakan di sini bahawa sesi pada hari ini adalah sesi kesedaran yang berterusan yang dianjurkan oleh Bank Negara Malaysia dengan kerjasama industri kewangan bagi meningkatkan tahap literasi kewangan di kalangan rakyat Malaysia, khususnya selepas tamatnya tempoh moratorium pada 30 September baru-baru ini. Jadi bersama-sama kita pada hari ini adalah seorang panel yang kita bawakan khas untuk anda semua, iaitu Encik Azamuddin bin Abu Bakar, mewakili Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia atau secara ringkasnya ABM, yang berkhidmat sebagai Executive Business Development SME Johor Bahru Zone di Melayan Banking Berhad, Maybank. Assalamualaikum dan selamat petang kepada Encik Azamuddin ke sesi kita pada petang ini. Waalaikumsalam, selamat petang, Encik Khairul. Terima kasih Encik Azam. Terima kasih Encik Azam. Okay. Jadi seperti yang diketahui umum, penangguhan pembayaran balik pinjaman moratorium yang ditawarkan oleh pihak institusi kewangan bermula 1 April 2020 yang lalu telah pun berakhir pada 30 September yang lalu. Ianya merupakan bantuan sementara bagi membantu aliran tunai mana-mana individu dan PKS yang terjejas akibat COVID-19. Jadi namun persoalan yang perlu kita fikirkan sekarang, adakah para peminjam sama ada individu maupun PKS telah pun bersedia untuk membuat pembayaran balik pinjaman mereka dengan pihak bank dan institusi kewangan setelah tamatnya tempoh moratorium ini? Okey, jadi baiklah Encik Azamuddin, pada pandangan tuan, jadi apakah ciri-ciri untuk mengenal pasti sama ada seseorang peminjam itu ataupun seorang PKS itu mungkin tidak bersedia untuk menghadapi berakhirnya fasa moratorium ini? Dipersilakan tuan. Ya, terima kasih Encik Khairul. Okey, seperti yang kita sedia maklum bahawa apabila pandemik COVID-19 ini mula melanda negara, ada industri-industri tertentu yang terkesan dari segi penjanaan perniagaan dan pendapatan mereka. Contohnya sektor pelancongan, perhotelan, penerbangan dan juga industri-industri lain yang menjadi pembekal ataupun anchor ataupun support kepada sektor ini. Apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP pula dilaksanakan, lebih banyak lagi sektor-sektor perniagaan yang lain mula terjejas. Apabila sektor-sektor perniagaan ini terjejas, sudah tentu pendapatan isi rumah juga turut akan terjejas. Jika sepanjang tempoh moratorium, individu dan syarikat yang kehilangan sumber pendapatan boleh berehat sebentar dari membayar hutang ataupun komitmen dengan pihak bank, namun selepas berakhirnya moratorium, kita tidak dapat memastikan sama ada bulan ini yang terjejas dapat kembali kepada keadaan yang asal secara serta-merta. Jadi kami sarankan agar mereka yang terjejas ataupun yang memerlukan khidmat nasihat untuk cepat-cepat berjumpa dengan pihak bank walaupun tempoh moratorium telah pun tamat. Khairul, boleh ni unmute tak? Ya, seperti yang Cik Khairul katakan,
inilah yang kita hendak bincangkan hari ini, bahawa tentang bagaimana yang mereka yang terjejas perlu bertindak segera untuk berjumpa dengan pihak bank, dan bagaimana pihak bank boleh membantu sama ada memberi khidmat nasihat ataupun merangka pelan pembayaran balik pinjaman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan kita bertangguh lagi dalam mendapatkan khidmat nasihat serta bantuan yang bersesuaian dari pihak bank. Terdapat pelbagai pilihan bantuan pembayaran balik pinjaman, termasuklah penjadualan dan perstrukturan semula pinjaman serta pelanjutan tempoh moratorium dan bantuan bank bersasar. Harul, please unmute. Tak dengar. Okey, Tuan. Jadi kembali semula kepada perbincangan kita yang sebentar tadi. Jadi yang benar baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada membuat pengumuman lanjutan moratorium dan bantuan bersasar. Jadi bolehkah Tuan huraikan siapakah yang layak untuk mendapatkan moratorium tersebut dan bagaimanakah caranya? Ya, seperti yang kita sedia maklum, pada 29 hari bulan Julai yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada mengumumkan tentang lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar. Perlu saya ingatkan pada para peminjam di luar sana bahawa sebelum ini moratorium yang diberikan adalah bersifat automatik dan umum kepada semua yang layak. Tetapi kali ini lanjutan moratorium ini hanyalah untuk peminjam yang memenuhi kategori seperti berikut. Yang pertama, individu yang hilang pekerjaan pada tahun 2020 dan masih belum mendapat pekerjaan yang baru. Yang kedua, individu yang masih bekerja tetapi gajinya terjejas ataupun berkurangan. Bagi mereka yang hilang pekerjaan yang termasuk dalam kategori yang pertama, mereka layak menikmati lanjutan moratorium selama 3 bulan lagi. Manakala bagi kategori yang kedua, mereka yang terjejas gajinya, mereka layak mendapat pengurangan bayaran ansuran bulanan secara selaras dengan kadar pengurangan gaji semasa mereka selama 6 bulan lagi. Selepas tempoh tersebut bergantung kepada pihak bank masing-masing sama ada ingin melanjutkan lagi fleksibiliti kepada mereka ataupun berdasarkan gaji-gaji mereka yang semasa. Untuk memohon lanjutan moratorium ini, para peminjam dinasihatkan supaya berhubung dengan bank masing-masing secara terus. Untuk makluman peminjam-peminjam juga, industri perbankan adalah komited dalam memudahkan proses permohonan dan keperluan dokumentasi. Malah, fleksibiliti yang diberikan ini juga tidak akan menjejaskan laporan sikris peminjam itu sendiri. Jadi Tuan, bagaimana pula dengan peminjam yang tidak termasuk di dalam kedua-dua kategori yang Tuan sebutkan tadi? Jadi adakah mereka juga boleh berjumpa dengan pihak bank untuk mendapatkan kemudahan penjadualan atau penstrukturan semula? Jadi bagaimanakah pula caranya jika bagi peminjam yang berada di kawasan yang terbabit dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, sekarang ni kan PKPB, atau Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD? Okay, sekiranya ada di kalangan para peminjam di luar sana yang tidak layak untuk memohon lanjutan moratorium ini dan mendapatkan bantuan bank bersasar seperti yang diumumkan, tetapi mereka masih berminat untuk memohon penjadualan semula hutang, saya sarankan agar mereka terus berhubung dengan bank masing-masing ataupun menghubungi AKPK, iaitu Agensi Konseling dan Pengurusan Kredit untuk bantuan selanjutnya. Bagi pihak industri perbankan, institusi perbankan bersedia untuk membantu peminjam ataupun pelanggan di kawasan yang terbabit dengan PKPB ataupun PKPD, di mana peminjam dan pelanggan di kawasan PKPB dan PKPD ini yang berdepan kesukaran untuk membuat pembayaran, mereka diminta segera menghubungi pihak bank masing-masing untuk mendapatkan bantuan pembayaran semula pinjaman mereka. Pihak bank bersedia untuk memudahkan permohonan bagi bantuan bayaran balik semula mengikut keadaan kewangan peminjam ataupun pelanggan tersebutlah. Peminjam dan pelanggan boleh menghubungi pihak bank mereka menerusi email ataupun membuat panggilan terus jika mereka tidak boleh bersemuka disebabkan larangan pergerakan ini. Bagi tujuan keselamatan peminjam, pelanggan, kerja bank dan yang berada di kawasan PKPB dan PKPD ini beroperasi, pihak bank mesti meletakkan dalam keadaan dijaga-jaga dan patuh pada SOP COVID-19 inilah.
Betul Peminjam tuan. dan pelanggan di kawasan yang terjejas juga dinasihatkan untuk menyemak di laman web bank masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini berhubung dengan perubahan waktu operasi ataupun perkhidmatan di kaunter bank. Peminjam ataupun pelanggan juga boleh terus melakukan perkhidmatan perbankan secara terminal layan diri seperti ATM maupun CDM yang terletak di kawasan PKPB. Bagi peminjam yang berkemampuan dan tidak terjejas langsung dengan COVID-19 ini, kita sarankan agar mereka untuk membuat pembayaran balik seperti biasa kerana tindakan ini akan mengurangkan hutang atau kos pembayaran keseluruhan yang mereka akan tanggunglah kemudian. Baik tuan, jadi berkenaan dengan AKPK pula, jadi untuk makluman pendengar-pendengar kita di luar sana, AKPK ada menawarkan khidmat nasihat kewangan serta pengurusan hutang. Jadi menerusi program pengurusan kredit, para kaunselor AKPK akan bekerjasama dengan peminjam untuk menyediakan pelan pembayaran semula pinjaman seperti pinjaman peribadi, kad kredit dan pinjaman-pinjaman tidak bercagar yang lain. Jadi perkhidmatan pengurusan kredit ini adalah percuma untuk semua individu sekiranya berminat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menghubungi AKPK di cawangan yang berhampiran dengan anda. Jadi di Johor pula kita ada cawangan AKPK di alamat berikut iaitu di bangunan Pejabat Bank Negara Malaysia Johor Bahru, Jalan Bukit Timbalan 8000 Johor Bahru Johor. Jadi berbalik pula kepada perbincangan kita Cik Azam tadi. Jadi selain dari inisiatif tersebut, adakah terdapat inisiatif-inisiatif lain yang telah dilaksanakan oleh industri perbankan sebelum tamatnya moratorium ini bagi memastikan kesemua para peminjam yang terjejas dapat membuat permohonan bagi pembayaran balik pinjaman mereka? Okey, Encik Hairul. Industri perbankan telah menghubungi peminjam secara aktif melalui berbagai cara. Antaranya untuk makluman semua, kami industri perbankan bersama BNM telah mengadakan lebih dari 150 sesi perbincangan dan interaksi dengan pelbagai pihak. Sesi ini termasuklah kempen bantuan bayaran balik pinjaman ataupun repayment assistance campaign yang melibatkan perbincangan dan interaksi secara langsung dengan pelbagai kumpulan berkepentingan ataupun persatuan-persatuan PKS. Saya juga telah dimaklumkan bahawa bagi wilayah selatan, pihak pejabat BNM Johor Bahru telah bekerjasama dengan pihak perbankan mengadakan 3 kempen bantuan bayaran balik pinjaman di Melaka, Johor Bahru dan Berhad pada Ogos hingga September baru-baru ini, di mana telah memberikan manfaat lebih dari 4,000 orang peminjam di kawasan tersebut. Betul. Bagi melancarkan proses permohonan, institusi perbankan telah memudahkan langkah permohonan, membolehkan permohonan dibuat secara dalam talian dan juga melanjutkan waktu operasi cawangan termasuk membukanya pada hujung minggu. Selain usaha ini, bank-bank telah menghubungi lebih daripada 2 juta peminjam melalui panggilan telefon, email dan juga SMS untuk menawarkan bantuan bayaran balik pinjaman. Hingga hari ini kira-kira 5,000 permohonan untuk bayaran balik pinjaman telah diterima dan kadar kelulusannya sebanyak 98%. Jumlah peminjam yang memilih untuk menyama juga semakin meningkat. Baik tuan, jadi walaupun tempoh moratorium ini telah pun tamat, mungkin ada lagi yang berminat untuk mengemukakan permohonan penjadualan dan penstrukturan semula hutang yang kita selalu dengar kan melalui kaedah R&R ataupun reschedule dan restructure. Jadi bagi mereka yang mungkin tidak sempat memohon penjadualan serta penstrukturan semula hutang melalui kaedah R&R ini, jadi bolehkah tuan berkongsi lebih mendalam tentang apa yang dimaksudkan dengan R&R ini? Okey, saya akan refer pada slide ini sebentar. Ya, saya. Silakan tuan. Okey, seperti yang saya nyatakan, penjadualan dan penyaluran semula R&R ini adalah satu mekanisme bantuan bayaran balik pinjaman bagi peminjam yang terkesan dengan COVID-19 ini. Okey, untuk penjadualan semula pinjaman, ataupun rescheduling adalah satu kaedah pembayaran balik pinjaman yang memanjangkan tempoh kemudahan sedia ada kepada jangka masa yang lebih lama. Sebagai contoh, tempoh pembayaran asal ialah 3 tahun, dilanjutkan kepada 4 tahun. Yang ini menambah 1 tahun
tempoh, manakala penstrukturan semula ataupun restructuring adalah perubahan struktur kemudahan pembiayaan seperti overdraft, revolving credit dan juga trade financing. Jadi pada pandangan Tuan lah, mengapa para peminjam dari kalangan khasnya dari PKS perlu segera merujuk kepada pihak bank bagi mendapatkan bantuan pembayaran balik, contohnya menerusi kaedah penjadualan dan penstrukturan semula pinjaman mereka ini? Okey, langkah tersebut amat penting sekali kerana ianya dapat membantu peminjam yang berada dalam masalah kewangan untuk terus membayar komitmen bulanan mengikut kemampuan mereka. Selain itu, laporan kredit mereka yang akan termasuk dalam SIKRIS, para peminjam juga tidak akan diklasifikasi sebagai tertunggak dan tidak berbayar sekira mereka mendapatkan pelan bayaran balik ataupun bantuan daripada pihak bank itu sendiri. Jadi baiklah Tuan, jadi bolehkah kalau Tuan dapat berkongsi dengan para pendengar di luar sana, khususnya peminjam dari kalangan PKS lah, tentang apakah yang perlu dilakukan untuk memohon R&R ini. Jadi di mana mereka harus memohon dan apakah dokumen yang perlu mereka sediakan? Okay, untuk memohon program R&R ini, PKS haruslah berjumpa dengan pihak bank masing-masing untuk berbincang masalah yang mereka hadapi. Di samping itu juga, mereka juga harus menyediakan proposal kaedah pembayaran balik yang kepada pihak bank agar pihak bank dapat menyediakan pelan pembayaran balik pada mereka. Antara saluran yang boleh digunakan oleh PKS untuk mohon R&R ini adalah melalui pusat perhubungan pelanggan, yakni call center, ataupun mereka boleh berhubung terus dengan cawangan yang menguruskan pinjaman masing-masing. Peminjam dan pelanggan juga boleh menghubungi mereka melalui email ataupun telefon jika mereka tidak boleh berjumpa secara bersemuka disebabkan oleh larangan PKPB dan juga PKPD ini jugalah. Selain itu, untuk dokumen pula, pihak bank secara amnya akan meminta PKS untuk menyediakan dokumen-dokumen seperti maklumat syarikat, maklumat pengurusan ataupun pemilik dan juga laporan kewangan yang dapat menyokong permohonan R&R tersebut. Selain itu juga, sekiranya PKS tidak dapat memenuhi ataupun tidak dapat menyediakan mana-mana dokumen yang di atas, PKS dinasihatkan untuk terus berhubung dengan pihak bank kerana setiap PKS mempunyai plan perniagaan yang berbeza di mana mungkin ada dokumen-dokumen lain yang lebih relevan untuk menyokong R&R yang akan dipohoni PKS. Baik Tuan. Jadi apakah faktor-faktor yang dinilai oleh pihak bank sewaktu memproses permohonan R&R ini? Okay, secara amnya pihak bank akan menilai dari segi perniagaan suatu PKS itu boleh masih beroperasi. Yang kedua, PKS tersebut masih berdaya maju, yakni viable meskipun terjejas dengan COVID-19. Yang ketiga, rekod pembayaran pinjaman yang masih aktif dan juga tidak punya rekod hutang lapor lah. Ya. Jadi sekiranya mana-mana individu atau PKS ni yang gagal mematuhi mana-mana syarat yang telah ditetapkan dalam R&R tersebut, jadi adakah sebarang alternatif yang lain yang boleh membantu mereka ni dalam menyelesaikan masalah kewangan mereka? Khairul, perlu diakui tidak semua permohonan R&R akan diluluskan oleh pihak bank. Pihak bank akan menilai sekurang-kurangnya aliran tunai mereka itu mampu untuk membayar caj keuntungan pinjaman tersebut. Dalam hal ini, individu dan PKS dinasihatkan untuk terus berbincang dengan pihak bank untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik lah. Individu ataupun PKS itu dinasihatkan jangan sekali melarikan diri dan berkemungkinan berdepan dengan tindakan undang-undang. Selain itu, last option ataupun last resort yang boleh individu ataupun PKS dapatkan bantuan dengan menghubungi AKPK ataupun dengan menerusi skim penyelesaian pinjaman kecil SDRS ataupun SPKK untuk bantuan yang selanjutnya. Jadi terima kasih Encik Azamuddin. Jadi kalau boleh saya mencelah sedikitlah, memandangkan Encik Azamuddin ada menyebut sedikit sebanyak berkenaan dengan AKPK dan SDRS ni.
ataupun SPPK juga dikenali sebagai skim penyelesaian pinjaman kecil. Jadi Bank Negara Malaysia dan AKPK ingin mengumumkan bahawasanya mulai 1 September 2020 AKPK akan mula menawarkan penyelesaian khusus bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS, termasuk PKS Mikro, untuk menguruskan hutang mereka dan menggalakkan amalan pengurusan kewangan yang berhemah. Jadi langkah ini dibuat berikutan perpindahan fungsi skim penyelesaian pinjaman kecil SPPK daripada Bank Negara Malaysia kepada AKPK. Dengan perpindahan ini, AKPK akan menjadi platform sehenti untuk individu dan PKS dalam mendapatkan perkhidmatan penstrukturan hutang, pendidikan dan khidmat nasihat kewangan. Jadi AKPK kini boleh memberikan perkhidmatan penstrukturan hutang dan khidmat nasihat yang lebih cekap dan holistik untuk PKS yang mempunyai pinjaman dengan beberapa bank. Jadi AKPK berada pada kedudukan yang baik dalam menjalankan fungsi ini, memandangkan pengalaman dan kepakarannya yang luas dalam membantu individu yang mengalami masalah kewangan, menguruskan kewangan mereka melalui program pengurusan kredit ataupun PPK yang tersusun. Jadi AKPK juga memainkan peranan yang penting dalam memperkukuhkan kemampuan kewangan rakyat Malaysia melalui program pendidikan dan kaunseling kewangannya yang sesuai mengikut individu. Jadi untuk makluman semua, sejak ditubuhkan pada tahun 2006, AKPK telah memberikan perkhidmatan kaunseling kepada lebih dari 1 juta individu rakyat Malaysia dengan seramai lebih dari 300,000 orang peserta telah memohon masuk ke program pengurusan kredit PPK. Daripada jumlah keseluruhan yang mendaftar ini dengan PPK, lebih daripada 28,000 peserta telah pun berjaya menyelesaikan hutang mereka sepenuhnya yang secara agregat berjumlah RM1.28 bilion. Jadi pada masa hadapan, PKS yang menghadapi masalah pembayaran balik pinjaman juga boleh menghubungi AKPK untuk mendapatkan khidmat nasihat dalam menyusun pelan pembayaran balik yang sesuai dengan bank mereka. Jadi PKS juga akan mendapat akses yang mudah dan selesa ke SPPK melalui saluran dalam talian dan rangkaian 11 cawangan AKPK di seluruh Malaysia termasuklah di negeri Johor. Jadi dengan berakhirnya tempoh moratorium secara umumnya pada 30 September yang lalu, jadi para PKS yang masih menghadapi kesukaran untuk membayar balik obligasi pinjaman mereka diminta mendapatkan nasihat awal mengenai pembayaran balik daripada bank-bank yang masing-masing. Jadi SPPK di bawah AKPK merupakan saluran tambahan bagi PKS mendapatkan bantuan dan nasihat lanjut mengenai penstrukturan dan penjadualan semula hutang. Seperti mana yang Encik Azamuddin ceritakan tadi, bagi melengkapkan usaha industri perbankan dalam memberikan bantuan kepada PKS yang mengalami masalah kewangan. Jadi semenjak tahun 2003 juga SPPK telah pun berjaya membantu lebih daripada 1,200 PKS dengan menjadualkan dan menyusun semula pembiayaan perniagaan yang berjumlah RM1.7 bilion. Sebagai sebuah agensi di bawah Bank Negara Malaysia. Jadi Bank Negara Malaysia memberi sokongan sepenuhnya kepada AKPK dalam melaksanakan mandatnya yang telah diperluas untuk meningkatkan daya tahan PKS dari segi kewangan dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan yang lebih menyeluruh. Jadi berbalik semula kita Tuan Azam kepada RNR tadi. Jadi bolehkah Tuan berkongsi sedikit sebanyaklah jenis-jenis pinjaman yang boleh dijadualkan atau distrukturkan semula untuk makluman sahabat-sahabat PKS kita di luar sana, dan apakah ada kos tambahan untuk proses tersebut serta berapa lamakah masa yang diambil untuk permohonan menerima keputusan orang kata permohonan mereka ini. Jadi berapa lama masa diambil untuk mendapat keputusan. Dipersilakan Tuan. Seperti yang saya maklumkan seperti tadi, jenis pinjaman yang boleh dijadualkan semula ialah pinjaman berjangka ataupun kita panggil term financing, di mana ianya boleh ditambah ataupun dilanjutkan tempoh bayarannya. Sebagai contoh tadi, daripada 3 tahun kepada 4 tahun. Ini kita menambah 1 tahun untuk melanjutkan tempohnya selama setahun. Manakala pinjaman yang boleh distrukturkan semula adalah pembiayaan overdraft, revolving credit dan trade financing, di mana ianya boleh ditukar kepada pinjaman berjangka. Untuk RNR ini, ia akan ada penambahan keuntungan atau pembelanjaan yang perlu dibayar oleh PKS. Selain itu juga tempoh pembayaran akan menjadi lebih lama. Maksud yang kos yang akan ditambah sini ialah charge keuntungan akan dimasukkan ataupun dikenakanlah kepada PKS itu disebabkan telah melanjutkan tempoh pembayaran.
Selain itunya, biasanya proses permohonan ini akan mengambil masa selama 2 hingga 3 minggu berdasarkan dokumen yang dikemukakan oleh mereka atau PKS itu sendirilah. Jadi kami sarankan untuk PKS untuk menghantar permohonan seawal yang mungkin lah untuk mengelakkan dari kelewatan ataupun tindakan yang lambat lah. Baik Tuan, jadi bagaimana pula jika mereka yang telah membuat permohonan bantuan pembayaran balik pinjaman tetapi masih belum menerima jawapan dari pihak bank yang berkenaan? Okey, bagi permohonan yang pemohon yang masih lagi belum mendapat jawapan, bank-bank telah memberikan komitmen mereka untuk memaklumkan keputusan permohonan tersebut dengan secepat mungkin. Peminjam adalah dinasihatkan untuk menghubungi terus bank yang berkenaan bagi mendapatkan jawapan berkenaan dengan status permohonan mereka. Selain itu juga, suka saya nyatakan bahawa setiap bank mempunyai unit aduan bank masing-masing. Para peminjam ataupun pelanggan boleh mengemukakan aduan terus kepada unit aduan bank tersebut jika mempunyai sebarang pertanyaan dan, ataupun mempunyai sebarang isu berkaitan dengan permohonan yang mereka lakukan itulah. Jadi benar, sedikit tambahanlah yang boleh saya tambah sedikit. Jadi bagi peminjam yang menghadapi kesukaran berurusan dengan pihak bank pula, jadi mereka pun juga boleh menghubungi kami BNM Telilink melalui BNM Telilink di talian 13885465 jika memerlukan bantuan lanjut. Jika mereka ni masih lagi mengalami kesukaran untuk berhubung dengan bank masing-masing. Jadi Encik Azam, jadi apakah nasihat Tuan bagi para peminjam yang mampu menyambung semula bayaran balik pinjaman mereka? Jadi bagaimana pula jika pada bulan berikutnya mereka menghadapi cabaran untuk membayar balik pinjaman disebabkan keadaan yang tidak menentu, rentetan pandemik COVID-19? Okey, bagi peminjam yang mampu menyambung semula bayaran, kita nasihatkan mereka terus berbuat demikian kerana tindakan mereka ini secara tidak langsung akan mengurangkan kos hutang dan pinjaman mereka secara keseluruhan. Meskipun keadaan ekonomi kita secara amnya bertambah baik, setengah peminjam mungkin akan menghadapi cabaran membuat pembayaran balik pinjaman jika keadaan mereka akan berubah dari bulan-bulan yang akan datang. Sekiranya perkara ini berlaku, peminjam masih boleh berurusan dengan bank mereka untuk berbincang bagaimana mereka boleh mencari alternatif untuk buat bayaran balik pinjaman mereka. Semasa tempoh ini, institusi perbankan akan terus menawarkan pelbagai bentuk bantuan bayaran balik kepada peminjam. Satu perkara yang ingin saya tekankan di sini ialah permohonan bantuan bayaran balik pinjaman yang dibuat pada bila-bila masa boleh dibuat pada bila-bila masa sebelum 30 Jun 2021, di mana juga ia tidak akan dipaparkan dalam rekod siklis peminjam. Peminjam juga selain itu boleh mendapatkan panduan dan pilihan bantuan alternatif daripada AKPK. Okey, baik. Jadi Encik Azam, mungkin kita dah mungkin kita sambil-sambil kita berbincang-bincang di sini ataupun berceloteh petang ni, mungkin kita lihat sedikit sebanyaklah soalan-soalan yang telah kita terima daripada para pendengar kita Encik Azam. Kalau kita tengok dalam FB mungkin ada beberapa soalan yang telah kita terima. Yang pertamanya mungkin kita bacakan dulu, saya pilih dulu. Apakah jenis pinjaman yang boleh dijadualkan atau distrukturkan semula? Ini ada daripada seorang pendengar kita ni. Dipersilakan Tuan. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, pinjaman yang boleh dijadualkan semula ialah pinjaman berjangka ataupun term financing, di mana kita akan tambah tempoh pembayaran yang lebih lama. Manakala yang distrukturkan semula, kita boleh mengubah bentuk pembayaran tersebut daripada overdraft kepada term financing ataupun revolving credit kepada term financing. Itu soalan yang pertama. Mungkin kita lihat pula kepada soalan yang berikutnya. Lukman sebagai pengguna, apakah jenis pinjaman yang boleh dipertimbangkan untuk penstrukturan dan penjadualan semula? Adakah termasuk pinjaman yang dibayar melalui potongan gaji dan kredit kad? Itu ada tambahan lagi mungkin soalan kepada soalan yang tadi tu daripada Lukman ini. Bolehkah Cik Azam boleh bagi sedikit pencerahan dekat situ berkenaan dengan soalan daripada Lukman ini? Adakah termasuk pinjaman yang dibayar melalui potongan gaji dan kredit kad?
sebagai tambahan pada tadi, untuk pinjaman, untuk perstrukturan dan ataupun penjaduan semula, bagi untuk term financing itu, kita boleh menambah tempoh pembayaran. Manakala untuk revolving credit itu ataupun overdraft kita boleh struktur balik lah. Jadi sekejap saya nak fahamkan balik soalan dia ni. Agak mengelirukan juga sebenarnya Cik Hairul ni. Saya nak bagi masa sekejap. Baca balik soalan dia. Dia kata sebagai pengguna, apakah jenis pinjaman yang boleh dipertimbangkan untuk penstrukturan dan penjadualan semula? Adakah termasuk pinjaman yang dibayar melalui potongan gaji dan kredit kad? Itu soalan dia. Maksudnya tadi dah jawab kan, tadi jenis-jenis pinjaman yang boleh distrukturkan, Cik Azam ada beritahu kan? Adakah ianya termasuk pinjaman yang dibayar melalui potongan gaji dan kredit kad? Itu soalannya. Okey, jadi untuk potongan gaji tu kita akan strukturan semula. Jadi kita akan revise balik lah dia punya potongan gaji tu. Manakala untuk kredit kad juga kita akan tengok juga terms dia balik. Jika ada pengurangan ataupun pelanjutan tempoh, kita akan based on current R&R yang kita lakukan je lah. Okey. Jadi soalan seterusnya daripada Induma ni, dia kata apa kata jika permohonan R&R saya ditolak? Adakah cara atau bantuan lain yang boleh saya perolehi? Itu daripada Induma. Ya tuan. Okey, untuk jika permohonan ditolak, antara alternatif lain seperti yang kita maklumkan tadi ialah pemohon ataupun pelanggan boleh berhubung dengan AKPK dan juga mendapatkan alternatif, sebagai contoh dapatkan kaunseling ataupun SDRS itulah yang seperti Cik Hairul maklumkan, alternatif lain lah jika bank menolak. Baik. Itulah. Jadi seterusnya soalan seterusnya daripada Mr. Alan Chong, apakah saya masih boleh meminjam jika telah pun mendapatkan kelulusan untuk R&R ini? Itu daripada Mr. Alan Chong. Ya, Mr. Alan Chong. Okey. Seperti yang kita maklum, sebarang R&R yang dilakukan sebelum 30 Jun 2021 tidak akan direkod dalam SIGRIS. Jadi ini bermakna peminjam boleh membuat pinjaman barulah untuk mendapatkan, sebab kita takkan tag dalam SIGRIS dia ataupun keluar restructure and rescheduling tu lah. Jadi ada satu lagi pertanyaan daripada pendengar kita ni, adakah sebarang kos tambahan untuk proses R&R ini tuan? Okay, seperti yang saya cakap tadi, untuk R&R ni akan ada kos tambahan, yang ini kos keuntungan lah jika kita panjangkan balik, kita memanjangkan tempoh pembayaran di mana pelanggan akan dikenakan kos profit cost lah, akan dikenakan lah dengan tempoh pembayaran balik itulah. Jadi ini antara soalan yang daripada para pendengar kita juga, adakah tindakan undang-undang masih ada jika saya telah berjaya mendapat kelulusan R&R ini? Itu daripada Induma ni. Satu lagi. Tindakan undang-undang ni tidak akan dikenakan jika R&R telah diberikan kepada pinjam, melainkan sebab peminjam masih tidak membuat pembayaran dan terdapat MIA, itu kemungkinan mereka akan dikenakan tindakan undang-undang lah jika mereka tidak terus membuat pembayaran lah sebab R&R. Jadi soalan yang terakhir ni yang kita terima daripada Mr. Alan Chong. Jadi rakan saya memaklumkan bahawasanya ada ejen di luar sana yang boleh membantu untuk menstrukturkan semula pinjaman dan pinjaman saya dalam masa yang dan pada masa yang sama juga boleh dapatkan pinjaman. Maksudnya dia boleh strukturkan hutang dan juga pada yang sesama dia boleh dapat pinjaman. Ini orang kata soalan daripada Mr. Alan Chong. Jadi adakah cara ini selamat? Itu je. Jadi orang kata too good to be true juga tu kan. Okey. Macam mana tu? Apa feedback daripada tuan? Untuk makluman, bank sendiri tidak melantik mana-mana ejen untuk sebagai orang tengah lah untuk berhubung dengan bank ataupun memproses pinjaman permohonan tuan-puan lah. Jadi saya sarankan pemohon supaya berhubung terus dengan pihak bank bagi mengelakkan kos tambahan yang akan dikenal seperti
kos pengurusan lah yang mereka akan kenakan kepada pemohon itu sendiri. Okey, ada lagi satu soalan baru masuk Encik Azam. Jadi berapa lamakah tempoh pemprosesan R&R ini? Mungkin ada yang masih lagi tertunggu-tunggu lah kan, sehingga saya boleh mendapat keputusannya. Ini daripada pendengar kita yang terakhir ni, ada satu lagi soalan yang saya terima. Biasanya permohonan R&R ni akan mengambil masa 2 hingga 3 minggu bergantung pada apa dokumen yang serangkap mana dokumen yang dikemukakan oleh pemohon lah. Selain itu juga ia juga bergantung juga dengan kerjasama lah. Kalau awal dihantar, insyaAllah mungkin cepat lah kita akan proses lah. Okey. Jadi nampaknya kita telah pun berada di penghujung program kita pada hari ini Tuan. Jadi kalau boleh sekiranya Encik Azamuddin dapat membuat sedikit kesimpulan tentang perbincangan kita pada petang ini dan juga sedikit mungkin pesanan kepada para pendengar kita, para peminjam yang berada di luar sana, khususnya daripada kalangan PKS dan isi rumah lah. Dipersilakan Tuan. Okay. Saya ingin menyeru kepada pendengar-pendengar di luar sana untuk lebih cakna ataupun lebih mengambil tahu tentang manfaat yang mengenai berbagai bantuan yang disediakan oleh pihak bank, AKPK maupun agensi kerajaan yang lain. Jadi kepada penjam-penjam yang layak untuk lanjutan moratorium dan bantuan bersasar khususnya, tuan-puan perlu menghubungi bank masing-masing untuk mendapatkan bantuan yang sewajarnya lah. Selain itu juga bagi yang tidak layak tapi masih merasakan kesukaran untuk membuat pembayaran balik pinjaman, saya sarankan agar tuan-puan menghubungi pihak bank dengan kadar segera ataupun mendapatkan khidmat nasihat daripada AKPK. Pihak bank dan AKPK sedia membantu agar tuan-puan ataupun peminjam boleh mendapat khidmat nasihat serta bantuan yang sewajarnya dalam mereka untuk membayar komitmen pinjaman masing-masing lah. Jadi terima kasih sekali lagi pada Encik Azamuddin lah. Terima kasih banyak-banyak Encik Azamuddin di atas perkongsian tip-tips yang penting bagi para pengguna kewangan di luar sana, khasnya selepas tamatnya tempoh moratorium ini. Jadi kesimpulannya, walaupun moratorium ini telah pun berakhir pada 30 September yang lalu, di pihak Bank Negara Malaysia ingin memberikan jaminan bahawa sektor perbankan terus komited untuk membantu isi rumah dan perniagaan yang memerlukan bantuan selepas moratorium secara automatik berakhir pada 30 September yang lalu. Jadi bagi tujuan ini, institusi perbankan telah memperkenalkan pelbagai pakej untuk membantu peminjam yang terjejas, seperti mana yang dinyatakan oleh Encik Azam tadi. Jadi pakej ini termasuklah pelanjutan moratorium secara bersasar serta fleksibiliti bayaran balik pinjaman bagi membantu peminjam berdasarkan keadaan kewangan mereka yang khusus. Jadi pendekatan yang bersasar ini akan memastikan lebih banyak lagi sumber tersedia untuk membantu mereka yang telah terjejas. Pendekatan ini juga boleh membantu sektor perbankan menyokong ekonomi secara lebih meluas melalui pemberian pinjaman yang berterusan. Jadi baiklah, sebelum kita menutup sesi live FB kita pada petang ini, jadi suka saya berkongsi beberapa tips, banyak tips hari ini, tips tambahan untuk anda semua, para pengguna kewangan di luar sana, khususnya sempena bulan literasi kewangan ini dan fasa selepas tamatnya moratorium ini. Jadi tips yang pertama, kami ingin mengingatkan para PKS serta individu di luar sana supaya tidak menghantar permohonan mana-mana bantuan pembayaran balik pinjaman melalui ejen ataupun orang tengah, seperti mana Encik Azam sebutkan tadi, bagi mengelakkan dari ditipu ataupun dikenakan dengan kos yang tidak munasabah oleh pihak ketiga. Jadi tips kedua pula, jadi tuan-tuan juga dinasihatkan, tuan-tuan puan, jangan jangan kita terjebak dengan pelbagai jenis tipu daya ataupun taktik penipuan kewangan yang makin berleluasa, seperti penipuan pinjaman, penyamaran sebagai pegawai Bank Negara Malaysia, PDRM ataupun Makau Scam lah, ataupun mana-mana agensi kerajaan yang lain menerusi panggilan telefon, email dan sebagainya, ataupun pelbagai helah, skim cepat kaya ataupun pelaburan yang tidak sah, yang sentiasa mengambil kesempatan ke atas mangsa yang lalai serta gagal di dalam membuat semakan dengan pihak berkuasa sebelum membuat apa-apa keputusan kewangan. Jadi berhati-hati. Jadi tips yang ketiga pula, jadi tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menghubungi Bank Negara Malaysia untuk mendapatkan khidmat nasihat dengan menghubungi talian kami di 1300 885465 jika memerlukan bantuan lanjut. Jadi akhir kalam, jadilah pengguna kewangan yang bijak. Semoga anda semua mendapat manfaat
dari sesi perkongsian kita pada petang ini. Jadi semoga bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.